بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur, puji dan pujian ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jugalah yang masih terus mengurniakan kepada kita kesempatan dalam kita melalui lagi baki kehidupan kita, dah melangkah ke tahun yang baru, dan insya-Allah kita merebut peluang dan kesempatan dalam baki umur ini untuk kita terus menekuni amal-amal yang soleh bagi membuktikan ketundukan dan kepatuhan dalam makna Muslim. Tunduk, patuh dan menerima dengan sepenuh penyerahan diri dan hati akan apa yang ditaklifkan oleh Maha Pencipta kepada kita. Maka proses pengajian yang berterusan inilah yang memangkin kesedaran, dan kesedaran itulah yang akan memperkemaskan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya kasihi, yang bahagia Tuan Haji Basri, seluruh kepimpinan ahli jawatankuasa Surah At-Taqwa, guru saya yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Haji Hashim, Ustaz Haji Dayat ada pagi ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Mutakhir ini ujian-ujian yang fitnah-fitnah yang berlaku, fitnah dalam makna ujian. Yang berlaku kepada kita semua
membuktikan kepada kita bagaimana nilai parameter untuk menilai kebaikan dan keburukan. Kita masih dalam ruang membicarakan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11 surah An-Nur. Dan dengan penuh rasa fakirnya di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, saya merasakan satu penghayatan yang cukup besar dan berat untuk mengupaskan isi kandungan surah ini, seperti mana besarnya nilai surah ini dimulakan dengan perkataan suratun. Sedangkan surah-surah yang lain, 113 surah berbaki daripada 114 surah di dalam Al-Quran pun namanya surah juga. Tetapi Allah tidak mulakan dengan perkataan surah berbanding dengan ayat yang pertama dalam surah An-Nur. Seperti mana yang telah kita bicarakan di awal pertemuan yang terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan kalimah suratun anzalnaha. Kata para ulama tafsir, memberi isyarat kepada orang beriman yang membacanya bahawa besarnya nilai hukum, hakam dan panduan di dalam surah ini yang memandu dan menjamin kehidupan manusia dalam interaksi sosial, sehingga digambarkan dengan kalimah suratun. Seumpama kita menerima satu watikah secara serahan tangan, apabila disebut dengan kalimah, inilah sebuah surah yang diturunkan. Anzalnaha wa faradnaha, dan difardukan hukum hakam di dalamnya itu. Wa anzalna fiha, lihat, sebanyak dua kali ditegaskan bahawa surah ini diwahyukan dan difardukan dan diturunkan padanya ayat-ayat yang mengandungi bayyinat, keterangan-keterangan yang benar. La'allakum tazakkarun, setelah mana orang beriman itu diperingatkan dengan peringatan-peringatan bayyinat di dalam surah An-Nur ini, peringatan-peringatan yang tegas inilah yang menimbulkan tazakkarun. Ada satu ungkapan dalam bahasa Inggeris, kalau saya tak silap lah, menyebutkan repetition is the mother of learning. Pengulangan itu adalah kunci ataupun ibu kepada proses pembelajaran. Sesuatu yang kita tidak tahu, kemudian kita tahu, ia dinamakan pengetahuan. Sesuatu yang kita sudah tahu, maka diulang-ulang pengetahuan itu, itulah yang dinamakan peringatan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam firman yang lain, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan itu kerana peringatan itu mengandungi nilai-nilai manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tapi kadang-kadang kita tak suka mendengar pengulangan dalam sesuatu ingatan itu. Kita rasa pedih tengok kita rasa panas. Tetapi bagaimana refleksi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibaca, yang bermula dengan disiplin-disiplin sebutannya, disertai dengan adab-adab dalam kesenian membacanya,
sehingga meruntun jiwa walaupun belum faham lagi, apatah lagi setelah mana diusahakan kefahamannya. Cukup luar biasa sebenarnya kesan mendengar, membaca dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Al-Quran diturunkan untuk membina mindset manusia kepada mindset orang-orang yang berjaya di pentas dunia ini. Dan apa yang berlaku dan terus berlaku yang diberitakan sangat menggurunkan kita pada mutakhir ini. Saya teringat hadis ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari pada kedudukan 2083. Hadis Nabi SAW yang bermaksud pasti akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi mempedulikan dari mana hartanya diperoleh, apakah dari jalan yang halal atau yang haram. Kata para ulama, perut manusia ini yang menikmati hasil rezeki adalah umpama satu tabungan. Apabila dimasukkan ke dalam perut itu sumber rezeki yang halal, maka ia merangsang kekuatan mata zahir dan mata hati untuk sedar akan setiap peringatan yang diperingatkan oleh Allah SWT. Apabila manusia memasukkan ke dalam tabungan perutnya itu sumber rezeki yang syubhat, maka hilanglah kekuatan demi kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan apabila manusia itu memasukkan ke dalam perutnya itu sumber yang haram, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghamparkan hijab pada akal fikirannya, pada hati nuraninya, sehingga dia tidak lagi melihat kebenaran. 3 perkara. Yang halal, yang syubhat, yang haram. Jadi sama-sama kita renungkan apa yang dinyatakan dalam kenabian, wahyu kenabian ini sudah berlaku dan semakin berleluasa. Pergeseran di antara kebaikan dan keburukan menjadi persaingan yang cukup sengit di akhir zaman ini. Di mana parameter yang mengukur kebenaran dan kebatilan itu. Masih ingatkah pesanan Nabi SAW dalam peristiwa haji perpisahan? Hendaklah kalian semua menggenggam Al-Quran dan Sunnah itu seumpama gigitan yang kuat daripada gigi geraham. Mana bahagian yang paling kuat dalam menggigit sesuatu. Dan dinyatakan dalam hadis yang lain, tidak akan sesat selama-lamanya, melainkan kalian berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada satu hadis yang dhaif
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari. Tapi saya nyatakan status hadis ini dinilai oleh rahimahullah ta'ala Al-Albani, hadis ini dhaif. Tetapi kita tidak bicara dari sudut akidah. Kita bicara dari sudut fadailnya. Nilai pengajaran yang kita boleh ambil. Statusnya dhaif. Satu hari Nabi SAW bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari. Nabi bersalam dengan Sa'ad. Bila Nabi salam, Nabi SAW terkejut. Nabi tanya, kenapa tapak tangan kau ni, wahai Sa'ad bin Mu'az, kasar sangat? Kata Sa'ad bin Mu'az, tanganku inilah yang aku gunakan untuk membanting gandum, untuk mencari nafkah yang halal buat keluargaku, dan aku menggunakan cangkul untuk mencangkul tanah. Nabi SAW memegang tangan tersebut. Sebagian riwayat menyatakan bahawa Nabi mengucuk tangan Mu'az, Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata, hazihi yadun la tamussuhan nar. Tangan ni tak akan disentuh oleh api neraka. Mencari sesuatu yang halal sehingga terjejas fizikalnya, itu lebih baik dan lebih mulia daripada tangan yang bersih tetapi hasil yang masuk itu tidak bersih. Ini satu ujian yang besar seiring dengan tekanan dan bebanan kehidupan mutakhir ini. Apabila expenses kita lebih tinggi daripada pendapatan kita, kita mula mencari pendapatan sampingan. Tetapi oleh kerana ada jalan yang lebih mudah, yang lebih pintas untuk mendapat pendapatan yang lebih lumayan, walaupun melalui hasil yang tidak benar. Berita yang cukup panas dalam seminggu dua ini, Ki Golo tempatan yang ditahan di Janda Baik. Berusia 32 tahun, merakam adegan perhubungan manusia, sama manusia, dengan teman wanitanya, kemudian meraih keuntungan ratusan ribu daripada hasil jualan video tersebut. Saya nak tunjuk satu hadis Nabi SAW. Ini Nabi SAW bersumpah demi diri baginda itu di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nafsi biyadihi la tafna hadhihi al-ummatu hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ati fayuftarishuha fi at-tariq fayakuna khiyaruhum yawma idzin, sehingga akhir hadis ini dalam silsilatus sahihah. Nabi SAW bersabda, demi diriku yang dalam genggaman zatnya, dalam genggaman kekuasaannya, tidak akan hancur umatku, ataupun tidak berlaku satu kebinasaan pada yang menimpa umatku di akhir zaman nanti, sehinggalah seorang lelaki yang mendatangi seorang wanita fit tariq, secara terbuka di jalanan. Apa makna terbuka di jalanan? Bukankah teknologi maklumat ini pernah disebut sebagai koridor maklumat?
perkataan koridor ni, inilah perkataan Tariq. Saya, bila Tuan Haji Azhar minta saya slide mana tadi, saya bawa balik kerja pukul 11. Ustaz boleh hantar 3 slide tak? Saya nak masuk dalam FB Live. Saya pun tak buat slide lagi. Tak tambah slide lagi. Bukan tak tambah slide lagi. Saya dah baca berhari-hari dah. Tapi saya tak tahu mana slide yang saya nak masukkan sebagai keutamaan untuk kita bincang. Kerana apa yang kita saksikan daripada ujian-ujian fitnah-fitnah yang melanda ini pun sudah cukup membingungkan kita. Dan membimbangkan kita. Yang ditangkap bersama dengan 2 pasangan kekasih sekaligus, bukan isteri. Yang merakamkan aksi perbuatan itu bersama dengan 20 orang wanita dan menjual hasil itu sehingga mengaut ratusan ribu. Kalau kerja sebulan gaji 5,000, tak masuk dengan allowance yang ada, katakanlah basic 5,000, kali dengan 12 bulan baru apa? Tak sampai 100,000 lagi. Tetapi mengaut keuntungan hampir 800,000 hasil jualan video yang direkam daripada aktiviti perselingkuhan. Lama tak guna perkataan. Nak cakap pun takut tau. Sebab apa? Ujian ini boleh kena kepada sesiapa sahaja. Pernah tak kita membeli lauk pauk atau juadah dalam perjalanan pergi tu sama dengan keluarga tadi, anak pula kena tukar dia punya pampers. Tak ada tong sampah. Plastik yang kita letak makanan tadi, kita letakkan pampers air dan najis. Boleh buat tak? Tak tergamak kita buat. Sebab kita tahu najis tak boleh disatukan dalam plastik rezeki makanan. Pernahkah kita terlintas gadget pintar yang kita gunakan, adanya aplikasi Al-Quran dan dalam masa yang sama ada aplikasi yang menodai isi kandungan atau takungan storage di dalam gadget pintar ini. Di mana kita punya keutamaan dalam memelihara kesucian Al-Quran itu. Bermakna, celik saja mata kita setiap pagi, hanya iman saja yang dapat membataskan kita daripada tidak melakukan zina. Ada 3 mata yang mendapat naungan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Syafaatul uzma. Syafaat yang agung. Api yang tak disentuh oleh api, mata yang tak disentuh oleh api neraka, yang tak dijilat oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menitiskan air kerana takut kepada Allah. Pernahkah kita mendengar peristiwa 3 orang sahabat yang bertawassul dengan amalnya? Dalam hadis yang sahih direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, sehingga batu besar yang menutupi pintu gua tersebut dalam keadaan terperangkap bergerak. Salah seorang daripada 3 lelaki yang terperangkap di dalam gua ini
mengimbau kembali amalannya kepada Allah. Itu makna tawassul, menghubungkan kembali amal yang dilakukan, yang dirasakan amal itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Guru saya sebut, mungkin dalam bahasa yang tak begitu tepatlah, tapi mudah untuk kita faham. Dalam keadaan kita berada dalam kesempitan, terkepung dengan sesuatu ujian, kita boleh mengungkit amal kita yang pernah kita lakukan dengan hati yang penuh dengan penyerahan kepada Allah. Pernah tak di saat kita hanya ada sejumlah simpanan, tiba-tiba ada orang datang nak pinjam duit tu? Kita hanya ada sepinggan makanan, kita baru nak makan, orang lain perlukan makanan itu. Kadang-kadang amal-amal sebeginilah yang ketika kita melakukannya, penyerahan jiwa kita kepada Allah itu sangat besar. Amal-amal seperti inilah ketika mana kita dalam kesulitan, kita boleh sebut kembali kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku dalam kesulitan, tapi aku pernah buat amal ni. Kau lepaskanlah aku daripada kesulitan ini disebabkan amal yang aku pernah buat dulu. Aku tidak mengharapkan pandangan manusia. Aku hanya benar-benar mengharapkan rahmat Kau, ya Allah. Maka salah seorang daripada lelaki yang terperangkap dalam gua tersebut, direkodkan dalam hadis Imam Bukhari, untuk memohon pintu gua, batu yang menghalang pintu tadi supaya bergerak, nak tolak 3 orang tak boleh tolak. Tapi hadis ni sahih. Lalu menyebut dalam munajat doanya, ya Allah, satu hari aku hampir melakukan zina. Di saat lututku dengan lutut wanita tadi sudah bersatu, bertemu. Tiba-tiba wanita tersebut menyebut kepadaku, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam keadaan itu bergetar seluruh jasadku, menitis air mataku, takut kepada Allah, tak jadi buat. Atas sebab itu, ya Allah, Kau lepaskan aku daripada musibah batu yang menutup pintu gua itu. Selain daripada 2 tawasul, 2 orang lelaki yang lain. Yang pertama, lelaki yang bekerja sehingga lewat hari, tetapi sebelum dia pulang ke rumah dia lalu rumah ibu dia. Dia singgah, disuapkan ibu dan bapanya makanan dan susu lembu yang dibawa balik tu, sebelum dia suap ke mulut isteri dan anak-anak. Dia memohon kepada Allah, andainya amal itu benar-benar ikhlas, Kau lepaskan aku, ya Allah. Bergerak batu yang menutup pintu gua tadi, dalam hadis yang sahih. Satu lagi, seorang lelaki yang bermunajat kepada Allah ketika mana dia pernah membantu pekerja dia. Dia datang, dia bawa seekor kambing. Pekerja dia nak berniaga. Pekerja dia janji nanti akan bayar balik, ganti balik. Akhirnya dia pun dah terlupa, pekerja dia tu pun dah tak datang. Masa mula-mula tu akad mudharabah, tapi bila tak datang jadi mudarabah. Habis. Dia pun dah terlupa, tapi satu hari dia teringat, aku pun tak pernah ungkit amalan ini, tak pernah cari orang ni. Kalau inilah amal yang ikhlas sehingga dapat membantu manusia di luar sana untuk mendapat rezeki, Kau lepaskan aku, ya Allah, daripada kesempitan ini. Terbuka batu yang menutup pintu gua itu sehingga tak mampu ditolak oleh kudrat 3 orang pemuda tadi. Dengan tawasul amal tadi, bergerak batu. Ini diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari. Boleh cubalah. Ada amal-amal yang kita lakukan khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Di saat dalam kita kesempitan ni, setiap orang kesempitan dia tak sama, berbeza.
kita boleh sebut kepada Allah, ada amal yang aku pernah lakukan pada kedua ibu bapaku kerana mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Kau angkat kesulitan aku ni Allah. Boleh demikian. Jadi mata yang menitiskan air mata tadi kerana takut kepada Allah tak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, wa'ainun harasat fi sabilillah. Mata yang bersengkang kerana berjuang di jalan Allah tak akan disentuh oleh api neraka. Wa'ainun ghaddat an maharimillah. Yang inilah yang paling sukar sekali. Iaitu mata yang sentiasa tunduk daripada melihat sesuatu yang bukan halal untuknya. Allahu Akbar. Buka Facebook, buka YouTube, buka Instagram, apa aplikasi. Bukan nak, kadang-kadang bukan nak tujuan nak cari benda tu, tapi dia keluar. Makna kita celik saja biji mata kita, kelopak mata kita setiap pagi, kita tidak bebas daripada zina. Hari ini. Baru baca Quran tadi, buka-buka tengok berita, benda lain keluar. Tak perasan, minus. Baru buat baik tadi. Ya. Sama-sama kita renungkan. Baik, itu yang pertama. Cuba lihat bila berita-berita ni dimuat naik ke dada akhbar, warga net pengguna warga sosial, media sosial memberikan komentar. Jadi bila melihat penangkapan daripada aktiviti yang tidak bermoral ini, ramailah memberikan komentar yang kita baca pun kita kalau boleh tak nak scroll up lagi. Ada satu doa tu disebut, semoga kembali ke pangkal apa? Boleh tak para jemaah berikan saya pandangan? Kalau kita doa untuk orang seperti ni, moga kembali ke pangkal jalan kan? Saya nak tunjuk tuan-tuan. Apa netizen tulis? Cuba tuan-tuan baca. Moga kembali ke pangkal. Astaghfirullahalazim. Bila Haji Azhar minta saya nak slide beberapa slide ni, saya tak buat lagi sebenarnya. Saya tak buat pun. Saya sambung pukul 3 tadi. Balik kerja dah penat. Bila baca ayat ni, ayat-ayat Allah SWT, ayat pertama sehingga ayat ke-11 ni, rasa cukup gerun kepada Allah SWT. Dengan apa yang kita saksikan berlaku pada hari ini. Sesuatu yang batil tetapi menjadi normalisasi. Berita yang kedua. Ini baru 2 minggu lepas. Samun rogol juru jual atas jejantas. Kita cerita sebulan lepas, 2 minggu lepas dia tak datang. Sebelum adanya ubat-ubatan, kaedah-kaedah perubatan yang dapat menyahkan proses kehamilan tadi, zaman kita 20 tahun dulu, masa di kampung dulu, masa sebelum datang bandar, kalau berlakulah satu kehamilan yang luar nikah, tak boleh dielak. Jumpa dalam tandas masjid, kat sekolah, tong sampah kan. Hari ni tak jumpa. Tak banyak jumpa. Dan tak banyak laporan. Sebab sudah ada kaedah-kaedah yang moden yang dapat mencegah.
Ini disebut oleh Nabi SAW tadi. Akan datang satu zaman di mana umat sudah tidak mempedulikan sumber rezekinya itu yang datang daripada yang halal ataupun yang haram. Biasa. Sendiri buat. Mungkin ada kru yang merakamnya. Sendiri yang menjualnya. Saya tak tahu nak cakap apa. Ini pun baru juga. Dalam berpakaian, uniform, rasmi. Dalam kenderaan, rasmi. Kita nak salahkan siapa? Kita cerita ni problem matter. Solusinya di mana? Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayat. Yang diturunkan itu ayat-ayat yang menjadi bayyinat. Keterangan yang jelas, benar. La'allakum tazakkarun. Tapi mana boleh implement hukum ni? Hatta dalam negara Islam sekalipun. Arab Saudi dah mengumumkan menjual liquor secara legal. Setelah puluhan tahun tertahan untuk membawa masuk dan menjual liquor. Cabaran. Ya, cabaran yang berlaku di akhir zaman. Dan kita sedang berada di zaman ni. Ni. Ya. Trend pikat isteri orang. Saya tak masuk, ada satu slide lagi. Saya dah. Sekejap ya. Saya tunjukkan last lah. Saya tunjukkan last. Sebelum kita berakhir. Oleh kerana saya tak dapat bagi slide mana tadi. Tuan Haji Azhar ingatkan saya. Dia kata, Ustaz hari ni lepas kuliah subuh nasi lemak janggut sotong. Dia kata. Baik, saya baru dapat download ni. Saya terlupa nak masukkan dalam slide tadi. Kita nilai dan kita fikirkanlah. Ini menutup kuliah kita pada pagi ni. Untuk sama-sama kita renungkan. Jadi bagaimana agaknya perasaan kita bila kita beribadah dalam keadaan kita membawa telefon pintar kita yang syarat bercampur dengan bermacam-macam bahan dalam. You tengok ni. Grup tukar pasangan suami isteri suka sama? Suka. Boleh cakap ni? Ini reality. Selamatkah anak kita? Selamatkah cucu kita akan datang? Iman. Keimanan dan proses, learning proses yang berterusan. Pendinding. Dan kita pun tak tahu dalam rumah kita yang agam,
Siapa dalam bilik anak kita? Kadang-kadang kita pun balik kerja lewat outstation, kita pun tak tahu. Ya? Maknanya secara terbuka sebegini, pelajar cemerlang SPM antara 3 yang dituduh rogol budak 12 tahun. Baru seminggu, isteri saya bawa balik sebuah telefon pintar. Saya ingat dia beli telefon baru. Rupanya dirampas sekolah ketika proses sesi pembelajaran berlangsung. Pelajar perempuan tahun 5 ke tahun 4. Guru sedang mengajar depan, sedang menonton filem lucah secara berjemaah. Boleh guna perkataan tu? Tak boleh kan? Sekolah rendah. Dalam kelas. Sekolah elit. Siapa nak marah? Tak datang mak bapak. Yang datang dengan pelbagai rangkaian hingga ke pihak atasan. Sama-sama kita renung pada pagi ini. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Maulana Yusuf Ali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan zina dengan firman-Nya, jangan hampiri. Bukan kata jangan buat. Dekat pun jangan. Innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, yang merosak dan menodai keturunan manusia. Wasa'a sabila, dan ia adalah merupakan sejahat-jahat jalan yang membuka pintu-pintu kerosakan. Kita sambung pada pertemuan akan datang. Takut-takut nak sembang pagi lagi pun tak lalu. Ini ujian yang benar-benar berlaku dalam kehidupan kita mutakhir ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang saya akan kupaskan mengapa solusi dalam surah An-Nur ini menuntut orang beriman itu untuk menjaga pandangannya. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksi itu ada efek. Apabila organ atau bahagian yang sudah tidak sensitif lagi, maka perkara yang dilakukan berulang kali itu seolah-olah makanan hariannya. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita pohon rahmat dan keampunannya, dan sesama kita mohon ribuan kemaafan kalau ada khilaf dan salah bicara saya pada pagi ini yang tak sepatutnya saya nyatakan. Mudah-mudahan kita sama-sama di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.